Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar kepada kita supaya kita pergi bertawassul di kubur dia, memohon pengampunan di kubur dia lah. Tak ada satu pun ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentang ada di sebahagian umat Islam dijadikan kubur Nabi ni sebagai tempat memohon pengampunan. Mari mana sebenarnya benda ni mari daripada kitab-kitab tafsir. Tak. Saya merujuk pada ayat ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Berdasarkan ayat ni lah saya ikut maksud ayat yang dekat. Dia kata apabila walau annahum idzalamu, dan jika sekiranya mereka melakukan kezaliman, melakukan dosa-dosa ke atas diri masing-masing, ja'uka, mereka mendatangi engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, dan mereka memohon pengampunan kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan dan Rasul memohon pengampunan untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, sudah pasti mereka akan dapati Allah maha memberi taubat dan maha mengasihani. Berdasarkan ayat inilah dijadikan sebagai dalil. Orang kita ni satu masalah besar dia, husnuzan dia terlalu tinggi, Ustaz. Husnuzan ni memang disyariatkan kepada kita, tapi kalau melampau-lampau husnuzan dia tu jadi masalah juga. Saya pernah temu ada seorang, dia cerita dia pernah temu seorang ni, dia semayang pakai niat, Ustaz. Tapi husnuzan dia kata dia ni alim. Tahu? Walaupun dia semayang pakai niat tapi dia alim, Ustaz. Mana tak salah lagi bagi dia. Walaupun semayang pakai niat tu. Nampak tak? Jadi janganlah melampau-lampau husnuzan. Tak, benda yang salah tetap salah. Tak kira lah dia tok lebar secara mana, tak serbang besar mana pun dia, yang salah tetap salah. Tak boleh kita husnuzan lagi. Jadi dalam isu ni memang benda ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, ya, kita bertemu dengan Nabi dan memohon pengampunan Allah. Ini menjadi asbab untuk mendapat pengampunan Allah. Tapi tidak selepas kematian Nabi. Tidak berlaku lagu tu. Cuma masalah ada satu kisah yang dibawa oleh ulama-ulama tafsir kita, termasuk dalam tafsir Imam Al-Qurtubi dan juga tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Saya baca sikit kisah yang dibawa. Dia kata Al-Hikayah Al-Mashhurah, Imam Ibn Kathir sebut lagu tu dalam tafsir dia. Anil Utbi qala kuntu jalisan 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbi kata aku duduk di tepi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a a'rabiyun faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Ni sunnah. Bila kita pergi kubur Nabi ni kita beri salam ke Nabi. Ya, itu cara sunnahnya. Assalamu alayka ya Rasulullah. Lalu dia sebut sami'tullaha yaqul. Dia baca ayat tadi, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Lalu Arabi ni, orang Badui ni kata, wa qad ji'tuka mustaghfiran li dhanbi mustashfi'an bika ila rabbi. Lalu dia baca nasyid, dia baca apa, syair lah. Thumma sarafa al-Arabi, kemudian Badui itu pun tinggal. Lepas dia baca doa, dia baca ayat ni dan dia minta pengampunan Allah bila sampai ke kubur Nabi ni, dengan niat supaya Allah ampuni dia dan dengan niat supaya mendapat syafaat. Lalu Arabi ni pun tinggal pergi. Faghalabatni aini. Utbi kata aku pun tertidur situ. Dia tak lari, bab mimpi ni tak boleh lari, sah. Fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi naum. Lalu aku bermimpi jumpa Nabi. Faqala ya Utbi, al-haqqul a'rabi fabashshirhu anna Allah qad ghafara lah.
Dalam mimpi ni Utbi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wahai Utbi, menjadi hak bagi Badui tadi, beri berita gembira kepada dia bahawa Allah telah mengampuni dosa-dosa dia. Ni asas silah yang menjadikan sebahagian masyarakat Islam dijadikan kubur Nabi ni tempat untuk mendapat mustajab pengampunan Allah. Kita tengok komentar dia. Apa sebenar kisah ni? Komentar ulama-ulama tafsir yang lain. Tak, bila diberi nota kaki, dia kata benda wahya hikayatun batilah wa qissatun wahiyah istadalla biha ba'dun nas bijawazi tawassul bir rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatihi. Dia kata kisah ni kisah yang batil, kisah yang tak ada riwayat pun, kisah yang tak ada sandaran pun, dijadikan sebagai dalil sebahagian masyarakat Islam supaya mengharuskan bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas wafat baginda. Para ulama bawa beberapa hujah kata benda membincangkan apa yang disebut. Betul kita kata benda ni ada dalam kitab tafsir. Tafsir pula tafsir Ibnu Katsir. Siapa Ibnu Katsir ni? Dia salah seorang anak murid kepada Imam Ibn Taimiyah. Betul tak? Tapi kita kena ingat, dalam tafsir Ibn Katsir ni, dia bukan hanya bawa hadis-hadis, bukan hanya tafsir Al-Quran bil Quran ataupun Quran bil Sunnah, pun Ibn Katsir juga ada bawa riwayat-riwayat Israiliyat dalam dia. Cuma Imam Ibn Katsir, dia bawa dan dinyatakan bahawa ini Israiliyat. Begitu juga dengan kisah ni. Kisah ni dia kata ni kisah yang masyhur dicerita, lalu dinakalkan kepada kita, bukan dijadikan sebagai hujah untuk membenarkan perbuatan-perbuatan orang bertawassul di kubur Nabi ni. Jadi tak ada kaedah kita tu. Sebab Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajar kepada kita supaya kita pergi bertawassul di kubur dia, memohon pengampunan di kubur dia lah. Tak ada satu pun ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh beginilah, mudah untuk kita faham. Tak, sebahagian orang yang menganggap, yang masih menganggap boleh kita berdoa ataupun memohon hajat, memohon doa daripada si mati ni, tak kiralah dia wali ataupun dia apa. Masyarakat kita hari ni kita kata benda, dia suka kalau anak dia ambil SPM berperang, jumpa Tok Imam, jumpa Tok Imam kata, Tok Imam tolong buat semaya hajat sikit, anak saya esok nak masuk periksa SPM ni. Tak, ketika dia masih hidup, anak pertama dia jumpa Tok Imam, tak, dua orang panel kita ni, tak, dengan pengacara kita ni, tak, dua-dua imam di negeri Perlis ni, mari jumpa minta supaya buat semaya hajat, kata tak. Anak pertama dia jumpa, tak, alhamdulillah anak pertama dia 10A sebab Tok Imam tolong doa. Anak kedua pula mari temu, tak, Tok Imam esok tahun depan tu pula nak ambil SPM pula ni, 10A pula. Takdir Allah, tahun selepas pada tu anak ketiga Tok Imam mati dah. Boleh tak dia pergi kubur Tok Imam pula? Tok Imam anak pertama selesai dah 10A, anak kedua pun alhamdulillah 10A juga, anak ketiga ni tak ada dengan Tok Imam, Tok Imam mati dah. Boleh tak dia pergi kubur minta Tok Imam tolonglah hak ni seorang lagi? Tak boleh 10A pun 9A tak apa dah. Boleh tak? Ada tak orang buat kerja lagu ni? Samalah perbuatan ni pun. Betul, ayat ni betul. Memang para sahabat dulu mohon supaya Nabi mohon pengampunan Allah. Dan memang kita kata bertawassul dengan para anbiya dan juga orang soleh ni ketika dia hidup. Ya, ahli sunnah semua sepakat boleh kita bertawassul dengan orang soleh ketika dia masih hidup. Adapun selepas kematiannya, ini yang menjadi tempat khilaf kita. Ya, kita akui benda tu khilaf, tapi kadang-kadang ada orang yang ghulu, yang melampau dalam memohon ataupun bertawassul dengan orang yang telah mati, yang sampai tahap dia minta benar, macam ayat yang kita sebut tadi, talabnakum qasadnakum ji'nakum. Apa benda ni? Dan ucapan-ucapan ni disebut di dalam setiap ziarah-ziarah dia, di mana-mana makam pun dia akan sebut ucapan ni. Dalam keadaan masyarakat kita tak faham pun apa yang disebut, tak faham pun apa yang disebut. Jadi saya membantahlah orang-orang yang berdalilkan ayat ni tak berkenaan dengan amalan yang mereka lakukan di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tidak, di kubur Nabi ni kita pergi, ya, kita disunatkan ziarah kubur Nabi, memberi salam dan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik Nabi dan juga baik dua orang sahabat, adik Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Kaedah kita pergi memberi salam dan mendoakan mereka, bukan kita memohon pengampunan ataupun memohon hajat dan sebagainya. Ini tidak disyariatkan kepada kita dah.